kesan saka ni. Apa kesan saka ni? Kesan saka ni memang hebatlah. Tadi saya dah ceritakan ya. Kesan saka ni memang hebat ni. Kalau kita pandang kesan dari segi agama, orang yang ada saka ni biasanya memang sukar untuk beribadat. Bangun pun susah, nak solat pun berat. Maknanya boleh menghalang seseorang itu daripada melakukan ketakwaan yang betul, yang ringan. Seorang ustaz, dia bekerja sebagai imam sebuah masjid, diserang saka sampai dia tak boleh semayang. Kalau semayang sakitnya bertambah-tambah, tak boleh baca Quran. Kalau baca Quran sakitnya bertambah-tambah. Panggil saya berubat. Kata saya, ustaz, buatlah semayang. Kalau ustaz mati dalam semayang pun tak apa. Apa jawab dia? Ustaz tak rasa, saya merasa. Memang tak tahan. Kalau saya baca Yasin, oh bukan main sakit. Kata saya, baca sajalah. Mati ketika baca Yasin lagi bagus. Ustaz tak merasa, dia kata. Asyik-asyik ustaz tak berasa. Akhirnya tak semayang, tak baca Quran, tak mau berzikir. Akhirnya mati juga. Jadi menghalang tuan-tuan, dari segi agama memanglah akhlak itu luar biasa lah. Ini kesan saka. Kemudian daripada sosial, hubungan suami isteri, hubungan kekeluargaan, hubungan kawan-kawan, memang hebat. Punya diri itu macam baik, rasa baik, buat baik, tapi orang ramai yang tengok ni, kenapa beliau ni, si fulan ni, sifat pribadinya luar biasa. Orang ramai tahu, tapi yang punya diri tak tahu. Ini sebab ya, ada kerja sepejabat dibenci orang, dipulau orang. Ini semua sebab-sebab saka. Dari segi kesihatan memanglah, tadi saya dah cerita, baik kesihatan, hubungan sosial, hubungan kekeluargaan, baik ibadat, semua yang terganggu. Semua yang terganggu. Tapi bagaimana orang semacam ini ya? Ada satu cerita, seorang perempuan kulit hitam berjumpa pada Rasulullah. Ya Rasulullah, dalam badan aku ni ada syaitan mengganggu kesihatan aku. Rasulullah jawab, kalau engkau mau sembuh, aku boleh obatkan. Kalau engkau sabar sampai mati, tempat engkau di surga. Maka perempuan ni kata, ya Rasulullah, tak apalah aku sabar biar aku mati. Ni perempuan ini selalu suka duduk di masjid. Lalu seorang sahabat, lalu beberapa orang sahabat jalan. Kata sahabat yang tahu ni, engkau nak tahu tak seorang perempuan ahli surga? Mau? Itu perempuan tu yang duduk dalam masjid itu, dia ahli surga. Jadi sahabat yang dapat berita ni tanya, macam mana engkau tahu dia ahli surga? Sahabat diceritakan dah apa yang berlaku. Dia jumpa Rasulullah, ngadu sakit. Kata Rasulullah, kalau engkau sabar, tempat engkau di surga. Nama tu pun saya lupa ya. Nama perempuan ni pun ada. Jadi maknanya orang yang ada saka ni, kalau dia sabar sampai mati, tempat dia mana? Surga. Kalau dia berubat pun boleh sembuh insya-Allah. Sebab Rasulullah kata, kalau engkau nak sembuh boleh aku ubat. Kalau engkau sabar, tempat engkau di surga. Sebab apa? Saka ni tak pasal-pasal datang ke kita ya. Tapi tuan-tuan, ada juga saka yang bukan daripada mak bapak. Jangan hanya kita kata daripada mak bapak. Doktor, nurse, kaki tangan hospital boleh dapat saka daripada pesakit. Daripada pesakit itu boleh dapat saka. Karena nurse tu selalu pegang pagi, petang, siang, malam, pegang rawat dia, angkat dia ke bilik air. Kesian. Tak pasal-pasal jin pada makcik ini, pada pakcik ini masuk ke tubuh nurse itu.
Nurse tu pun pening-pening kepala, makan Panadol hilang. Boleh kerja 2-3 hari sakit-sakit, makan lagi obat hilang. Lama kelamaan ya, jin itu selesa duduk dalam makcik dari saka dia. Maknanya daripada orang lain pun boleh. Daripada driver kepada bos yang dibawa boleh, daripada bos kepada driver boleh ya. Ini semua boleh. Daripada pensara kepada murid, daripada murid kepada pensara boleh. Dari kawan-kawan baik pun ada, dari jiran pun ada. Dari jiran ni banyak tuan-tuan kes-kes yang berlaku datang ke saya. Seorang makcik itu sakit saja. Saya tanya, makcik ini sakit macam ini dah lama ke? Dia kata dalam 2-3 tahun sesudah jiran saya meninggal. Jiran saya ini pawang, tapi satu hari dia ke rumah saya, bila bersalam dia peluk saya. Ketika peluk itu dia cakap, Mina, engkau ini saudara aku dunia akhirat ya. Si Mina pun jawab, iyalah kak, kita saudara dunia akhirat. Bila makcik ni balik 2-3 hari dia meninggal. Rupanya dia datang peluk mengaku saudara dunia akhirat itu, dia nak apa? Nak pindahkan saka hantu raya itu kepada jiran dia. Sebab itulah makcik ni sakit saja. Bila saya ubatkan kerana macam tu, mudah keluar. Maknanya tuan-tuan, saka ini bukan hanya daripada mak bapak, daripada mana-mana boleh. Selalu kita berjumpa pawang, panggil pawang. Ini pun dia sakit. Seorang makcik umur 60-an, dia datang ke saya bukan nak berubat, nak tanya masalah dia. Dia kata, Ustaz, saya ni sakit 20 tahun, pelik sakit saya. Pawang-pawang obat-obat berpuluh pawang. Pawang yang terakhir saya nazar, kalaulah saya sembuh saya nak pergi umrah. Dengan takdir Allah sembuh Ustaz, penyakit saya sembuh 20 tahun. Ketika saya pergi umrah, saya tawaf, saya niat nak cium Hajar Aswad, tapi sesak, pusing punya pusing, tak pusingan keberapa. Tiba-tiba tepi Kaabah itu menuju ke Hajar Aswad lapang. Di tepi Hajar Aswad itu ada seorang hamba Allah lambai-lambai saya. Saya pun ikut lorong yang lapang ni, terus dapat cium. Saya pun tak ambil ira orang tu. Bila saya balik, kebetulan saya balik seorang, duduk dalam bilik, orang ini datang ke bilik. Lalu dia cakap, sayalah yang menolong awak tadi, dapat mencium batu Hajar Aswad. Saya ini wali Allah, tolong awak, kesian awak sakit 20 tahun. Bila balik tuan-tuan, makcik ini pandai mengobat, jadi pawang. Tapi wali Allah ini dia tak pandai cakap Melayu sangat. Sebab apa? Di tanah Arab, duduk di tanah Arab. Jadi makcik ni ambil seorang ustaz jadi penterjemah. Ustaz ni pula kata, ini Pak makcik ini wali betul. Pasal apa? Dia pandai cakap Arab. La ilaha illallah. Jadi makcik ini tanya pada saya, betul tak ni? Kata saya, tak betul makcik. Wali Allah dia tak akan mengaku dirinya wali Allah. Siapa yang mengaku wali Allah itu sebenarnya syaitan lah. Itu tanda syaitan. Tak usah makcik, tak usah ikut. Makcik mesti taubat, datang lagi sini, nanti insya Allah saya bantu. Tapi dia tak datang. Jadi makcik ini dapat syaitan itu dari mana? Daripada pawang-pawang yang mengobatkan. Pawang, syaitan-syaitan inilah ikut dia. Tapi dia berpura-pura macam tak pandai cakap Melayu. Mana ada dalam Islam tuan-tuan wali Allah kerja macam tu? Tak ada. Jadi sebab dia berubat-berubat. Sebab itu pawang-pawang ni kadang-kadang jadi pawang kerana dia diobat oleh banyak pawang. Akhirnya jin-jin pawang itu ikut dia, akhirnya dia jadi pawang. Jadi ini semua sebab-sebab saka tuan-tuan. Maknanya betul lah apa yang saya katakan tadi, sebab saka ni terlalu banyak ya, terlalu banyak.
termasuklah orang-orang yang main golf di padang-padang golf yang cantik-cantik, ya. Bila penat mereka duduk bawah pokok yang rindang, ya, apa atas hamparan apa itu rumput yang cantik. Tak cukup duduk, dia berbaring, tak tahu apa yang diduduk, apa yang ada sekitar itu. Balik-balik demam, masuk hospital 2-3 hari sembuh, ya. Sebenarnya jin-jin tanah itu masuk ke tubuh, dia tak tahu. Lama kelamaan jadi saka. Jadi saya fikir itu sudah cukup lah, ya. Sebab saka ni terlalu banyak. Bukan hanya daripada mak bapak saja, boleh daripada sesiapa saja, daripada kawan-kawan, semua boleh.